Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis Sabah bercadang menyenarai hitam pesalah jenayah daripada memasuki negeri ini. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Hazani Ghazali berkata ia akan turut membabitkan tahanan Akta Pencegahan Jenayah (POKA). Cadangan tersebut turut melibatkan pengusiran pulang penjenayah termasuk pendatang asing tanpa izin ke negara masing-masing. Perkara itu akan diperhalusi sebelum dilaksanakan dan akan dibincangkan dengan kerajaan negeri dalam masa terdekat. Cadangan salah satu saya ini saya nak blacklistkan semua penjenayah-penjenayah yang melakukan jenayah di negeri Sabah, kita nak blacklistkan dan tak dibenarkan masuk Sabah lagi. Because jangan lupa Sabah mempunyai kuasa imigresen sendiri. Datuk Hazani bercakap kepada media selepas penyerahan gantian kenderaan pengiring yang di Pertuan Negeri Sabah di Ibu Pejabat Polis Kontijen Sabah, Kota Kinabalu. Mengenai perkembangan kes rusuhan yang menyebabkan kematian di Beaufort baru-baru ini, katanya suspek utama Jimmy Black masih diburu polis. Suspek dipercayai masih berada di negeri ini dan dinasihati menyerah diri bagi membantu siasatan. Hari ini seramai 8 individu terlibat dalam kes berkenaan dituduh di mahkamah mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan. Tahun 2020 yang penuh cabaran hampir melabuhkan tirainya. Harus diakui, Sabah antara negeri yang terjejas teruk dengan pandemik COVID-19 dan mengharunginya bukan sesuatu yang mudah. Namun rakyat masih bersyukur kerana sepanjang pandemik ini, keselamatan daripada anasir luar terus kekal terjaga. Ikuti laporan disediakan Mazrona Kalinggalan menyimbas pencapaian Kawalan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, Eskom. Kita dah pecahkan tradisi ni bahawa kita boleh bekerjasama dengan ADM dengan PDA. Kita buat banyak kejayaan. Utama sebelah timur. Sebagai entiti bertanggungjawab mengkoordinasi operasi kawalan keselamatan di Pantai Timur Sabah mulai tahun ini, Eskom memulakan kerjasama dengan pasukan keselamatan lain termasuk Polis Diraja Malaysia, PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia, ATM. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasa pada Mac lalu, Eskom telah memperkukuh penugasan dengan menempatkan 1,500 pegawai dan anggota PDRM, ATM termasuk APMM melibatkan 8 kapal, 3 bot dan hampir 50 kenderaan. Operasi harian dijalankan di seluruh kawasan Ezon melibatkan 10 daerah mengunjur dari Kudat ke Tawau. Bagi memperkukuh operasi kawalan, nota kerjasama strategik pelaksanaan Obcegapati Daratan antara PDRM dan ATM dimeterai 7 Oktober lalu. Antara kejayaan terbesar, tumpasnya sebuah sindiket pengedaran dadah di Kuala Sungai Tawau Lama dengan rampasan 54.35 kilogram syabu dan 74.56 gram pil ecstasy melibatkan nilai 2.5 juta ringgit 24 November lalu. Melalui OCP Daratan Selatan pada 16 November, Eskom merampas 22,900 bungkus rokok seludup bernilai 288,032 di pantai Kampung Hidayat, Batu Empat, Jalan Apas, Tawau. Penekalan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat sebanyak 70 kawasan panas pati dikenal pasti. We got a lot of success. Kita buat pemeriksaan 45,923. Kenderaan kita buat 25,886. I got a lot of support from other agency di kawasan ini. Sebelum adanya OCP, kita operasi di sini adalah lebih kepada pesisir pantai. Kita mengawal daripada kemasukan pendatang haram, penyeludupan. Tetapi dengan adanya OCP ini, makanya kita dapat perluaskan lagi tugasan. Dalam tempoh Oktober hingga Disember, Eskom menumpaskan jenayah penyeludupan dadah rokok seludup dan lain-lain barang dengan nilai rampasan mencecah 5.4 juta ringgit melibatkan penangkapan 36 warga asing. Bila ada Eskom ni kan, kami tidak risau sudah tentang keselamatan al-hadapi ini. Bila al-hadapi terkena dengan bandar perangnya, dengan penculikannya, apa segala kan, sebab al-hadapi ni bandar yang dekat dengan pantai. Sejak ada Eskom ni, memang saya nampak ada perubahan besar.
Kerajaan juga akan terus meningkatkan teknologi pengawasan elektronik Eskom sejajar dengan kemampuan kewangan negara seperti dinyatakan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Suntikan dana itu akan memantapkan lagi fungsi Eskom. Bukan mudah sebenarnya untuk mengawal sempadan perairan negara dan mengekalkan ia supaya terus sifar jenayah rentas sempadan, namun dengan kerjasama yang mantap di antara PDRM dan juga ATM, ia tidak mustahil. Mazrona Kalingkalan, Berita RTM. 5 pendatang asing tanpa izin parti termasuk 2 wanita dan seorang kanak-kanak perempuan ditahan Angkatan Tentera Malaysia ATM dari arah Indonesia ketika cuba menghampiri kawasan ladang kelapa sawit di sempadan Malaysia. Parti berusia 5 hingga 32 tahun itu ditahan pasukan Brigad ke-5 Infanteri Malaysia 5 Brigad yang sedang meronda di sektor Op Benteng di kawasan sempadan Tawau dan Indonesia. Panglima 5 Brigad Brigadier Jeneral Zamri Jeffrey Darus dalam satu kenyataan memaklumkan hasil pemeriksaan mendapati kesemua individu tersebut cuba masuk secara haram bagi mencari pekerjaan dalam sektor perladangan. Kesemua parti diusir dan diiring keluar ke sempadan Indonesia oleh anggota kumpulan serkap malam semalam dan laporan polis turut dibuat di Balai Polis Kalabakan untuk siasatan lanjut. Tegas beliau, ATM tidak akan berkompromi dengan sebarang aktiviti parti dan jenayah rentas sempadan, malah sentiasa mengawal ketat sempadan daratan Sabah menerusi kolaborasi Op Benteng. Penduduk tempatan yang bekerja di ladang-ladang juga diberi amaran agar tidak terlibat dalam aktiviti membawa parti masuk ke negara ini. Majlis Amanah Rakyat MARA akan mengadakan perbincangan dengan pihak Dewan Perniagaan dan usahawan tertentu di Sabah dalam usaha mengenal pasti hala tuju yang sesuai diketengahkan untuk memperkasa keusahawanan di negeri ini. Pengurusinya Datuk Haja Azizah Muhammad Dun ketika berkongsi perancangan MARA Tahun Hadapan berkata langkah mengadakan perbincangan merupakan antara konsep kelestarian pembangunan usahawan tempatan. Kita mau membangunkan lebih ramai lagi usahawan kita yang berjaya, yang boleh kita angkat sampai ke peringkat antarabangsa global. Saya melihat bahawa Sabah mempunyai potensi yang tinggi. Daripada segi produk-produk kita yang unik untuk negeri Sabah saja, yang boleh kita bawa sampai ke peringkat global. Datuk Azizah ditemui RTM di Beaufort. Katanya produk di negeri ini unik untuk diketengahkan ke pasaran antarabangsa termasuk produk makanan. Beliau yakin hasil daripada perbincangan berkenaan lebih banyak peluang dan kaedah sesuai disenaraikan untuk meningkatkan lagi kualiti produk tempatan untuk dipasarkan di peringkat global. Sekian berita dari Sabah untuk petang ini. Sentiasa pantau status kesihatan. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Balik bersama dengan Miza Yusni di Angkasa Puri. Miza, silakan.